Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hai semua. Selamat datang ke program kita pada hari ini. Jadi hari ini kita tampilkan seorang doktor kepada korang semualah untuk mempendengarkan beberapa nasihat, pengalaman dalam bidang perubatan sendiri, so that korang semua dapat follow juga jejak langkah doktor kita pada hari ini. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih jauh. Assalamualaikum, Mr. Noor. Waalaikumsalam. Lama tak jumpa. Okay, betul dah. Alright, so sebelum kita pergi dengan lebih jauh, bagi yang beragama Islam, kita boleh mulakan dulu dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ladin. Okay, so ramai kita malam ni. Boleh tak kita nak dengar dulu dekat chat. Tapi bukan mic, nanti bising. Okay, so kita nak dengar dulu dekat chat. Bagi tahu sikit, umur korang berapa yang join pada sesi kita malam ni? Berapa umur korang yang join sesi malam ni? Terbalik pula ayat. Okay. Boleh drop. Okay. Oh, ada yang tersesat 4 tahun? 19, 21. Okay, boleh drop. Okay. Wow. A lot of people here. Okay, ini pun ada lagi yang nak masuk ni. Okay. So, malam ni kalau saya Syahmi, tak intro diri lagi. Okay, so nama diberi Muhammad Syahmi. Sekarang pelajar degree, dekat UPM, course Computer System. Jadi MC ataupun host pada malam ini bersama dengan doktor kita. Doktor kita ada ke kat sana? Okay, mantap, doktor kita dah standby dekat sana kan. Untuk share dengan kita semua. Ada MBBS ke? Lama pun doktor. Memang ada MBBS bro. Alright, tak apa. Nanti doktor kita akan explain dengan lebih lanjut siapa diri dia yang sebenar. Okay? Jadi tanpa melengahkan masa, nampaknya semua dah ready dan harap semua tolong fokus. Kalau boleh ada buku tu kan, boleh menulis lah apa, lagi bagus. Sebab pengalaman ni korang takkan dapat senang-senang malah nak cerita banyak, kita bagi doktor Tuan Badan sendiri yang cerita kan pengalaman dia. Okay, so kita akan mulakan dengan 2 soalan and then lepas tu baru kita open Q&A punya session kepada siapa-siapa nak bertanya. Jadi minta korang bertenang tapi bersemangat. Itu yang kita mahukan. Alright. Tanpa melengahkan masa dah rasa dah banyak kali dah kita lengahkan masa. Kita nak pergi kepada soalan pertama lah, kepada doktor kita. Okay, so kita nak minta doktor untuk intro sikit diri doktor dan ceritakan kepada kami semua pengalaman doktor. Kalau boleh step by step lah, daripada sekolah, menengah ke katakan, sampailah doktor yang sekarang. Okay, silakan doktor. Doktor, tak unmute. Sorry, lupa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Hairul Nizam bin Ibrahim. Terima kasih kepada adik Syahmi. Sorry. Ada echo ke sana? Tadi ada echo, sekarang dah okey. Okay, right. Saya Dr. Muhammad Hairul Nizam bin Ibrahim. Sekarang bertugas sebagai Ketua Penolong Pengarah Kanan di bahagian kawalan penyakit, sektor kawalan tembakau, urusan FCTC lah, Kementerian Kesihatan Malaysia, di Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan saya memang seorang doktor perubatan by profession, dan memang
sebelum ni bertugas di hospital dan sekarang saya bertugas di Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia sepenuh masa, buat masa sekarang lah insyaAllah dan untuk masa-masa akan datang insyaAllah. Okay, baik, saya di sini akan berceritakan pengalaman saya sebagai seorang doktor perubatan, macam mana saya start sebagai doktor perubatan dari awal selepas SPM dan sampai sekarang lah. It's more like sharing session. Saya ada prepare sedikit slide dan adik-adik semua boleh refer kepada saya punya slide ni, lebih kepada sharing session macam mana yang boleh terjebak ke dalam bahagian perubatan ni. Okay. Alright. Okay, so selepas SPM kalau adik-adik berminat untuk menyertai bahagian perubatan selepas SPM, kita ada lebih kurang dalam setahun setengah sehingga ke 2 tahun kita harus terlibat dengan matrikulasi. Kita akan join, selepas SPM kita kena apply untuk join pusat asasi sains ataupun pusat matrikulasi ataupun ada setengah universiti macam UIA dan Universiti Malaya dia ada matrikulasi selama setahun setengah ke 2 tahun. Ataupun kalau bagi yang tidak berpeluang masuk matrikulasi, cara lain adalah melalui STPM 2 tahun. 2 tahun, selepas 2 tahun tu kira boleh apply balik untuk join bahagian perubatan. Kita ada beberapa IPTA di institusi pengajian tinggi awam di Malaysia yang menawarkan kursus perubatan dan juga beberapa IPTS lah, institusi pendidikan pengajian tinggi swasta, contohnya macam AIMS, University Asian Institute of Medical and Technology, kita ada Unimas, kita ada Unichams dan banyak lagi lah, Uniza dan sebagainya. So juga menawarkan kursus perubatan tapi secara private lah. Kalau kita nak comparekan IPTA dengan IPTS ni bayaran sendirilah. Kalau IPTA ni kita boleh apply ada GPA, kita boleh apply ada MARA dan sebagainya. Ataupun kalau dari MX MRSM kita boleh apply ada MARA lah. Itu contoh yang terbaik. Contoh dan ada beberapa beasiswa lain yang juga menawarkan untuk bahagian perubatan. Dan untuk medical school bahagian perubatan ni selepas 2 tahun matrikulasi kita akan join medical school selama tempoh 5 tahun. 2 tahun pertama adalah untuk pre-clinical. Pre-clinical tu maksudnya kita akan belajar semua anatomy, kita akan belajar histologi, akan belajar microbiology, akan belajar biokimia dan sebagainya. Biologi pun ada masa tu dan juga pharmacology. So semua-semua tu adalah basic science yang harus kita belajar sebelum kita masuk clinical. Clinical tu by third year, fourth year and final year, fifth year, 5 tahun semua. So tahun ketiga, tahun keempat dan tahun kelima adalah tahun clinical. Mana kita akan start masuk ke hospital pengajar. Contohnya macam kalau UIA, hospital dia ada hospital UIA ataupun sebelum ni saya bertugas di HTAA. Ataupun kalau UM dia ada UNMC, UKM dan beberapa universiti lain lah, UPM pun ada dia punya hospital pengajar juga. So pada masa clinical year ni student-student ni akan diajar tentang cara-cara kita nak handle ataupun nak ambil history patient dari disiplin yang berbeza, contohnya macam pediatri, kita ada surgery, kita ada medical dan semuanya. Kita akan masuk sikit-sikit lah selama dalam 4 bulan every posting tu, dan every posting kita ada exam. Berbeza dengan kursus lain, kalau ijazah lain kita ada pointer, tapi kalau medical school ni kita tak ada pointer. Dia lebih kepada fail atau lulus. So macam mana kita nak tahu, dia kalau MCQ dia lebih kepada negative marking. Kalau kita jawab dengan betul, kita akan dapat point. Kalau kita jawab salah, maka kita akan ditolak 1. So that's why kita as a medical doctor, we have to be certain. Kita kena betul-betul pasti jawapan kita baru kita jawab. Kalau tak pasti, better not to answer lah. Sebab kalau tak negative marking, so every negative marking tu counted. So bila sampai dia punya certain points, negative marking, so kita akan fail lah maksudnya. So kita ada exam, kalau exam tu maksudnya kita ada MCQ macam biasa juga, MCQ dan written test macam
essay, short essay dan sebagainya lah. Problem based learning pun kita ada, maksudnya kita akan diberi case scenario dan kita kena jawab based on that case scenario lah. Macam kalau kita pergi hospital, apa dia punya case patient tu, dan dia akan bagi jawapan. Lepas tu jawapan akan dikutip dan jawab soalan yang seterusnya berkaitan dengan itu akan diberi pula. So kita tak boleh nak patah balik kepada jawapan kita yang lantar tu. And that is problem based learning. So ada certain universiti pun, I think kebanyakan universiti pun mengamalkan exam yang sama macam tu lah. Dan sebelum masuk dari pre-clinical kepada clinical, kita ada exam juga. Dan selepas habis final year, tahun kelima pun ada exam juga. So exam besar ni kita panggil professional exam, di mana kita akan diuji kemampuan kita untuk menjawab soalan dan kompetensi kita lah sebagai untuk menjadi doktor di masa hadapan. Okay? Dan kalau lulus, kalau sebelum ni bila kita lulus sebagai medical school, pada masa saya, kita tak perlu tunggu lama. So lebih kurang dalam 2 bulan, 3 bulan sudah dapat kerja sebagai housemanship. Tapi berbanding sekarang dengan kuota houseman yang sangat ramai dan peluang pekerjaan yang sangat kurang di hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. So tempoh untuk menunggu sebagai house officer ataupun housemanship ni lebih kurang setahun, ada yang setahun setengah pun ada. Maksudnya they have to wait for one year jobless, tak ada kerja. So ada setengah houseman yang join kita sekarang ni, ada yang jadi grab driver dulu, ada yang buat kerja macam-macam lah selama setahun ke setahun setengah, ada yang jadi pegawai sains harian pun ada juga. So saya beruntung lah pada masa saya grad pada tahun 2007, SPM saya 1999. So mungkin adik-adik pun ada yang tak lahir lagi masa tu, ada yang di alam mana lagi kan. So saya SPM 1999, last year yang mengamalkan sistem tertutup. Saya tertutup tu kita panggil, kita ada aggregate dan juga pangkat. Pangkat 1, aggregate berapa. Alright. So dan selepas tu tahun 2000 dah sistem terbuka panggil ABC semualah. So sekarang berbeza. Dan berbalik kepada cerita tadi sebagai house officer, bila adik-adik join sebagai house officer sekarang, adik-adik akan diikat ataupun kena compulsory service selama 2 tahun. 2 tahun wajib, 2 tahun di mana 4 bulan, every 4 bulan tu akan rotate lah dari posting pediatric, posting surgery, posting medical, semua posting kena buat selama 4 bulan. Dan setiap kali sebelum habis posting tu, adik-adik akan di-assess balik sama ada kompeten tak untuk sebagai untuk diluluskan. Dan perlu ingat house officer ni, dia sekarang dia tak it's not tak tetap, bukan kerja yang tetap lagi. Dan kalau dulu bila you join as house officer, your place is secured, dah pasti akan diserap masuk ke Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai doktor MO, medical officer dan sebagainya. Tapi sekarang house officer zaman sekarang 2 tahun ni sebagai kontrak saja. Dan kalau adik-adik kompeten dan cemerlang masa house officer, adik-adik akan diserap sebagai medical officer. Dan each posting tu bila habis, kita akan ada exam, written dan juga viva. Kita akan tanya balik macam mana how you manage patient dekat ward dan sebagainya lah. Begitu sebagai house officer. Dan selepas house officer, habis house officer, you akan jadi contract house officer selama 2 tahun juga. Contract house officer bukan lagi MO dan pada masa ni grade kalau kerja tu sebagai UD 41 lah. 41 lah, nanti saya tunjukkan skim gaji berapa. Dan untuk sebagai contract house officer macam saya cerita tadi, kalau betul-betul cemerlang dan doktor ataupun MO dan pakar yang membimbing adik-adik tu rasa adik-adik memang kompeten sebagai MO, dia akan berserap sebagai permanent MO lah. Dan permanent MO ni selama 3 tahun, minimum 3 tahun sebelum adik-adik boleh apply sebagai pakar. Buat pakar pula, sambung lagi belajar,
4 tahun lagi. 4 tahun belajar sebagai pakar dan tambah 6 bulan sebagai pelatih, pelatih pakar ataupun kita panggil gazetteman. So 4 tahun lagi. Tadi dah belajar 5 tahun tambah 2 tahun matrik, so 7, tambah lagi 4, dah 11 tahun dah belajar. Tambah lagi housemanship 2 tahun dan juga 3 tahun sebagai MO, permanent MO ni. So tempoh untuk belajar sampai jadi pakar tu berbelas-belas tahun lah. Okey, dan perlu ingat doktor-doktor ni memang kita dah latih dari awal, dari medical school sampai jadi pakar dengan detail. Maksudnya every penyakit tu kita tahu detail, kita tahu macam mana kita nak differentiate kan antara penyakit, satu penyakit tu dengan penyakit lain. Kalau macam, sebab semua gejala lebih kurang, tapi kita boleh kenal pasti kalau adik-adik belajar dengan teliti dan bila kita latih dalam house officer dan juga MO, saya dapat tahulah penyakit apa dan apa perawatan yang sebagusnya lah yang sebetulnya. Bukan macam doktor-doktor Google sekarang belajar 1 jam, 2 jam dekat Google terus claim sebagai arif dan dah boleh nak bercakap pasal vaksin dan sebagainya. Itu tak betul lah. Kita nak belajar sebagai doktor ni pun berbelas-belas tahun, 11 tahun, 12 tahun baru jadi pakar, baru kita boleh claim ada BR dulu. BR untuk kita sebarkan ilmu dan juga rawat pesakit-pesakit. Kita tak nak bila kita salah rawat, penyakit lain akan datang. Kalau kita salah rawat sekarang ni zaman media sosial, bila salah rawat sekejap saja dah masuk dalam social media. Dan bila adik-adik dah sambung jadi pakar ataupun sebagai specialist, seterusnya boleh sambung pula buat sub kepakaran ataupun sub specialist lagi 4 tahun. 4 tahun tu maksudnya 2 tahun dekat local dan 2 tahun lagi mungkin akan dihantar ke overseas lah untuk buat attachment. 2 tahun local dan 2 tahun dekat overseas. So 4 tahun tempoh untuk buat sub kepakaran. Contoh macam sub kepakaran ni, kalau saya ada pakar sebagai pakar pediatrik ataupun pakar kanak-kanak, saya boleh buat sub kepakaran pakar kanak-kanak bahagian kardiologi. Ataupun kalau saya sebagai pakar pembedahan, saya boleh buat sub kepakaran dalam bidang yang tertentulah macam kepakaran plastik surgery ataupun pakar untuk bahagian endoskopi dan sebagainya. Itu sub kepakaran yang kita ada. Kita ada banyak sub kepakaran. Maksud sub kepakaran tu maksudnya dia lagi detail, satu bahagian tu lagi detail. Itu adalah sub kepakaran. Dan bila dah jadi sub kepakaran selama 5 tahun ataupun seterusnya, baru kita panggil konsultan lah ataupun pakar perunding. Itu adalah jalan kerja ataupun the journey as a medical officer di Malaysia. Dan ini adalah pilihan yang adik-adik ada kalau adik-adik pilih untuk bekerja sebagai pegawai perubatan. So option 1, kalau adik-adik pilih untuk bekerja dalam kesihatan awam ataupun public health, maksudnya adik-adik bukan merawat sakit di hospital, tapi adik-adik merawat sebagai community. Adik-adik merawat masyarakat secara general. Maksud kita buat polisi, contohnya macam sekarang saya di bahagian kawalan tembakau, saya buat polisi untuk mengawal tembakau di Malaysia supaya penyakit-penyakit yang berkaitan rokok dan tembakau ni dapat dikurangkan. Ataupun kalau saya juga di bahagian kawalan penyakit, bahagian polisi buat polisi untuk mengurangkan kadar diabetik pesakit-pesakit diabetes di Malaysia. So itu adalah public health. Ataupun option kedua adalah sebagai family medicine. Family medicine ni kalau adik pergi dekat klinik-klinik luar, klinik swasta, GP ataupun klinik kesihatan kita panggil, doktor-doktor yang terlibat dekat situ kita panggil family medicine ataupun family medicine specialist, FMS. Itu adalah option yang kedua. Ataupun option yang ketiga adalah bila adik merawat pesakit di hospital. Dia ada 3 lah, sama ada sebagai public health ataupun dekat community ataupun dekat hospital. Hospital tu kita ada option yang banyak, contohnya macam surgery, bahagian perbedahan, bahagian ortopedik ataupun bahagian bedah tulang, obstetric dan gynecology, sakit puan, otorhinolaryngology ataupun nama lainnya ENT, ear, nose, throat, ophthalmology, accident and emergency, kita ada anesthesiology ataupun pakar bius, kita ada general medical, kita ada dermatology ataupun kulit lah,
kardiologi pediatrik. Kenapa saya highlightkan pediatrik tu? Saya selama ni, sebelum ni bekerja sebagai pegawai tempatan di bahagian pediatrik selama 10 tahun sebelum meneruskan di bahagian public health. Nanti saya cerita. Okay, so mungkin adik biasa familiar dengan cerita-cerita macam Dr. House. Zaman saya Dr. House, kita ada cerita sekarang Grey's Anatomy, Dr. Stranger dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan gambaran gambaran gaya hidup sebagai doktor, macam mana sibuk doktor-doktor di hospital dan apa yang diorang buat selalu seharian lah, berbanding kalau ada filem ataupun drama-drama di Malaysia, kebanyakan cerita doktor kat Malaysia sangat tak relevan, sangat plastik lah. Maksudnya bila tengok tu memang doktor ada masa nak makan, nak make up dan sebagainya. Itu adalah salah lah. Okay, nanti saya akan ceritakan pengalaman saya sebagai doktor pediatrik selama 10 tahun. Dan di hospital juga kita ada contoh-contoh disiplin lain. Macam radiologi, forensic medicine ataupun dekat mortuary, bilik mayat. Ataupun kalau ada adik yang minat bahagian klinikal, ini yang tadi tu klinikal, maksudnya memang akan rawat pesakit di ward-ward. Adik-adik boleh masuk bahagian lab jugalah, laboratory. Contohnya boleh tengok microbiologi, hematologi dan sebagainya, ataupun blood bank dan juga rehabilitasi jugalah. Okay, dan ini pengalaman saya sebagai doktor pediatrik ni selama lebih kurang 10 tahun. Saya bermula selepas habis MBBS, saya MBBS di Universiti Islam Antarabangsa Kuantan, dan hospital yang terlibat adalah HTAA lah masa tu. So bila saya habis 2 tahun 2007, bulan April, so bulan 8 2007 saya dah start sebagai house officer. So masa tu memang kalau ikutnya house officer kalau zaman dulu memang tak cukup, tak ramai, tak semeriah sekarang lah. Kalau dulu dalam satu ward, kalau satu ward tu ada lebih kurang 28 ke 40 orang pesakit satu-satu masa, doktor ataupun house officer yang ada pada masa tu lebih kurang 2 ataupun 3. Kalau 3 tu memang dah meriah lah, memang untung lah kalau ada 3. Kalau 2 tu suffer sikit lah, sebab bila sebagai house officer you kena masuk ward seawal paling kurang pukul 5 pagi. Sebab 5 pagi you kena round semua patient, kena kelak balik, kena tulis balik dia punya history dari awal, dia punya ubatan. Kalau 28 pesakit tu, 28 ke 40 orang pesakit, every pesakit tu kena ada. So by pukul 8 pagi dah MO akan start round. MO ataupun medical officer akan start round. Jadi hierarki dia house officer, MO, specialist, consultant. So MO akan start round pukul 8. So by 8.30 atau pukul 9, specialist pula akan round patient yang sama juga. So sama ada continue ataupun dia akan tengok balik. So specialist akan round pula. So bila every time MO start round tu dan specialist start round, dia akan order lah untuk ambil darah, untuk buat x-ray dan sebagainya. So kenalah. So by pukul 5 dah start masuk. So by pukul 10 ataupun pukul 11 baru habis round. So bila dah habis round tu, dia baru nak clearkan kerja-kerja kat ward tu, macam ambil darah, baru nak hantar patient pergi x-ray dan sebagainya. By pukul 2, MO akan start round balik. MO tadi lepas habis round, dia akan turun ke klinik tengok sakit. So by that time tu kira you sempat makan pun kejap-kejap. That's why kalau tengok dulu masa saya house officer dan juga MO di pediatrik, memang saya kurus lah berbanding sekarang. Memang kita tak sempat makan pun. Kalau makan tu pun coklat kan memang berdalam poket saja lah. In time makan bila sempat je. So, memang tak sempat makan dan memang tak sempat lah. Dan raya pun memang kadang-kadang raya pun dekat hospital dan tak sempat dengan family pun. Dan masa dulu house officer kena on call. Tak macam sekarang bila house officer sekarang dah dipanggil shift system. Nanti saya cerita berbeza dia, shift system dengan on call system. Okay, so bila saya habis masa saya kita orang ada setahun setengah saja sebagai house officer. So bila tahun kedua tu dah jadi junior MO. So saya habis-habis house officer tu terus terlibat dengan pediatrik ni selama 10 tahun sampai tahun 2018. So bermula di Hospital Sultanah Bahiyah pada tahun 2008 sampai 2015 dan terus ke Hospital Sultan Abdul Halim
sampai 2018 lah. So memang dia punya experience dia banyak actually. Bila kita terlibat dengan pediatrik ni, kita akan merawat pesakit, akan merawat baby dari diorang lahir. Maksudnya dalam bila dekat labor room tu kita akan standby sampai diorang lahir, dan kalau ada komplikasi lah, kalau tak ada komplikasi tak perlu standby lah. So bila diorang lahir, kalau tak bagus, kita akan masuk tip pernafasan, bantuan pernafasan hantar ke ICU dan seterusnya. Ataupun kalau patient kanak-kanak yang ada onkologi atau kanser pun kita rawat, ataupun ada yang accident dan sebagainya pun kita rawat. Ini adalah contoh saya punya salah seorang pesakit pediatrik kita rawat selama, dan pesakit ni ada di hospital dari lahir sampai umur setahun lebih, baby ni. Dan bila diorang sihat ni, dah discharge, kita sangat happy lah. Maksudnya kita boleh nampak dia perubahan dan dari tak sihat, dari baby yang tak sihat yang perlu bantuan pernafasan sampai diorang dah discharge, dah happy, dah kadang-kadang dah boleh, ada yang dah boleh berbunyi sikit, boleh bercakap sikit. Itu yang kita best tu. Dan kita juga ada prosedur-prosedur yang kita biasa buat dekat ICU dan juga PICU dan sebagainya lah. Itu kerja sebagai pediatric officer. Dan seterusnya bila saya beralih kepada bahagian kesihatan awam, saya join di bahagian sektor kesihatan public health lah, di Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia, ditugaskan di sana. So, saya terlibat dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, contohnya macam kita pergi buat Malaysian Field Hospital di Bangladesh, di Cox's Bazar. Kita rawat refugee ataupun pelarian Rohingya di sana, dan saya juga terlibat dengan beberapa siri wawancara, dan yang paling beruntung bila terlibat di bahagian sektor kawasan bakal ni, kita juga boleh menghadiri. Saya pernah mewakili Malaysia sebagai representatif untuk WHO FCTC. Maksudnya kalau persidangan kesihatan antarabangsa tu, persidangan antarabangsa WHO di Manila, so saya sebagai wakil Malaysia lah akan membentangkan polisi yang telah kita adakan di Malaysia dan sebagainya. Selain itu kita juga terlibat dengan urusan di pejabat menteri, di parlimen dan sebagainya. Dan ini adalah saya punya salah satu bidang saya lah, maksudnya unit bahagian kawalan tembakau dan urusan FCTC. Okay. Itu dulu, saya stop kat situ dulu. So ada apa-apa sebarang soalan ke sebelum saya teruskan nanti? Okay, itu semua. Kita soalan hujung sikit, Doktor. Okay, boleh. Alright. So kita proceed dulu. Saya teruskan dulu lah ya. Okay. Okay. Saya nak cerita, itu dah saya punya pengalaman. So apa yang tak bagusnya kalau US sebagai, apa yang tak bagus di bahagian perubatan ni. So kalau nak compare dengan kerja lain, kalau you tengok kalau sebagai pegawai perubatan ataupun doktor ni, dia punya working hours dia sangat lama. Macam yang saya cerita tadi lah, kalau you sebagai house officer, you start kerja pukul 5 pagi, dia akan balik bila habis, masa saya house officer dulu, dia ada kira sebelum, kira dengan bulan, balik pun dengan bulan juga. By pukul 8 baru balik, pukul 5 masuk kerja, pukul 8 atau pukul 9 baru balik, dan the next morning pukul 5 balik. So macam less time dengan family masa tu. Dan kalau sekarang ni, house officer sebab sangat ramai, satu ward tu boleh ada dalam lebih kurang 30 house officer, dan patient masih yang sama, 28 ke 40 patient. So, sebab tu sekarang diorang dah buat shift system, maksudnya satu shift tu ada 15 house officer, dan shift seterusnya, so diorang akan bekerja 12 jam. So tak ada on call system lah. So kalau masa saya dulu ada on call system, maksudnya bila habis kerja sepatutnya pukul 5, dia akan continue lagi sampai the next day, sampai pukul 5 sepatutnya. Tapi selalu memang extend sampai pukul 8 malam lah. So memang that is what I call long working hours, kalau nak compare. So kalau as MO pun sama juga. Kalau MO dekat bahagian surgery, every day, you kena datang every day, hari-hari, even on weekend ataupun public holiday, dan pukul 12 balik lah. Kalau dekat hospital saya dulu, kalau posting-posting lain mungkin kalau you tak on call, you tak perlu datang. Okay, tapi ada certain posting you kena macam tu, datang every day. Dan bila on call tu,
you are expected to be there in the hospital all the time dari pukul 8 pagi kalau weekdays sampai the next day pukul 5, ataupun kalau weekend dari 8 pagi sampai 8 pagi besok lah. So you have to be in the hospital to be assessed, easily assessed by doktor, sebagai staff nurse dan sebagainya. So memang letihnya tu sangat-sangat lah. Dan dengan zaman-zaman COVID sekarang ni memang adik-adik boleh tengok betapa kita letihnya. Selain daripada kita terpaksa merawat pesakit dalam ward dan pergi ke lapangan untuk buat ujian saringan dan sebagainya, bila balik ke hospital, kita kena continue kerja-kerja hakiki kita juga, dan kita kena uruskan balik dia punya spesimen-spesimen kita ambil tu, dia punya history taking patient dan sebagainya. So itu yang akan menyebabkan long working hours. Nampak saja kita dah buat saringan semua, tapi actually belakang dia tu ada lagi proses lain lah. Maksud kita kena fill up dia punya documents, dia punya history taking dan sebagainya. Itu yang melecehkan. Dan bila terlibat dengan COVID ni, dengan pakaian yang tebal, berlapis-lapis tu, memang kita berpeluh dan letih lah. Dan saya di Ibu Pejabat pun terlibat dengan bahagian COVID jugalah, dengan policy making, SOP making, dan kita sentiasa pantau jumlah sakit harian berapa hari ni COVID. Dan kalau adik-adik biasa telefon ke CPRC kebangsaan, itu saya kadang-kadang terlibat juga di sana, dan kita menjawab soalan-soalan di sana jugalah, secara dalam talian, email, WhatsApp dan sebagainya. Kita menjawab persoalan di CPRC kebangsaan. Dan kalau dia nak compare gaji kita sebagai pegawai perubatan ni, tak adalah semeriah ataupun setinggi gaji-gaji lain, dengan working hours yang lama, dengan kerja yang sangat letih. Kalau nak compare, gaji tak setimpal. Tapi kalau adik sebagai social media influencer, mungkin lagi tinggi. Ataupun you sebagai engineer, oil and gas, mungkin lagi tinggi, berpuluh-puluh ribu. Nak compare dengan pegawai perubatan. Dan macam disebut tadi, US dari start SPM sampai ke medical school, matrikulasi, medical school, lepas tu dah housemanship, dan sambung master sampai ada master pula, berbelas-belas tahun tempoh pengajian, sangat lama. So that you can be recognized as doktor pakar ataupun doktor yang terlatih, bukan doktor sebarangan. Kita ada, kalau ada di biasa, ada doktor PhD pun ada. PhD dia sambung master dan PhD, itu lain. Ini kita doktor perubatan, memang dari keluar ijazah sarjana muda pun dah ada DR kat situ. Dia PhD lain lah, dia kena ada PhD. Dan long study time tu yang menyebabkan kadang-kadang ada yang ada yang kecundang, tengah jalan dah stop, tak belajar dan sebagainya lah. Selain tu, bila kita merawat pesakit, kita juga actually merisikokan diri sendiri dengan to predispose to diseases. Kalau macam sekarang ni COVID, kadang-kadang pesakit datang ke hospital, dia tak cakap dia ada COVID. Kadang bila kita korek-korek baru tahu ada COVID. Lepas tu bila dah tahu dah COVID, kita pun kena screen balik, kita kena isolate, kita sendiri kena quarantine. Itulah risiko kita sebagai doktor perubatan. Kadang-kadang dia tak cerita dengan betul, kalau pesakit tu datang dia tak cerita dengan betul. So itu menyebabkan kita terdedah kepada jangkitan lah. Selain daripada COVID, kita terdedah kepada HIV, dan dengan jarum suntikan kita terdedah kepada penyakit tuberkulosis dan banyak penyakit-penyakit yang berjangkit lain lah. Okay, itu adalah disadvantage sebagai doktor perubatan. Dan kadang-kadang dengan waktu bersama keluarga pun terbatas, dengan kawan-kawan pun terbatas kalau masih sebagai house officer. Dan kalau mungkin selanjutnya sebagai medical officer MO ataupun sebagai pakar, adalah masa lebih sikit lah untuk bersama keluarga. Dan apa yang kelebihan dia kalau join sebagai perubatan ni, perubatan, apa yang kita gembira adalah kita dapat merawat pesakit. Macam saya cerita tadi, kita boleh tengok pesakit tu dari tak sihat, bila dia masuk sangat letih, sangat nyawa-nyawa, bila dia dah keluar tu, wow, dengan bagusnya, dengan senyum dan kita boleh nampak lah perubahan. Itu yang kadang-kadang kita happy.
itu yang kita rasa sangat bersyukur sebagai dikurniakan ilmu untuk merawat pesakit-pesakit. Dan selain tu pesakit-pesakit juga selalu bila diorang dah keluar ward tu, diorang akan terima kasih. Kalau dulu saya dekat hospital Alustar Sungai Petani, ada yang dari kawasan-kawasan remote tu, bila diorang datang untuk follow up, diorang bawa buah tangan. Ada kalau yang diorang tak tunjukkan dalam RM1, mungkin dia tak berkemampuan dari RM1, so dia akan datang dengan buah-buahan, rambutan, durian dan sebagainya. Itu cara dia nak berterima kasih kepada doktor yang merawat. Dan kita actually bukan minta pun untuk di appreciate, but that's how the life goes on lah. Kira macam pesakit tu sendiri yang berterima kasih atas apa yang kita dah berikan kepada diorang. Dan yang paling penting sekali, pahala lah. Kalau adik-adik ikhlas dan betul-betul bersyukur walaupun gaji tak banyak mana pun, tapi kalau ikhlas, insyaAllah dapat pahala, dapat merawat pesakit dan sebagainya. So ini saya tunjukkan sikit tangga gaji sebagai doktor dekat Malaysia. Okay, so bila adik-adik start sebagai UD 41 sini, gaji adik adalah sekitar dalam 3,000 lah, 3,000 itu dah gaji minimum. Dan bila tambah-tambah slide ni, so dalam lebih kurang 3,842 lah, itu sebulan, sebulan gaji sebagai house officer. Dan bila dah start jadi 43 ni adalah dah start jadi MO lah, medical officer. 47 pun medical officer, dan 51, 53, 54 ni adalah sebagai pakar lah. So ni gaji minimum, belum ditambah dengan allowance dan sebagainya. So dalam lebih kurang macam tu sajalah, 4,000, kadang-kadang 3,000 lebih saja gaji. Dan gaji maksimum. Dia tengoklah kalau macam saya sekarang dekat 54, so gaji pun lebih kurang dalam 10,000 ke atas saja. So tak banyak nak compare dengan bidang-bidang lain. So memang gaji kita tak banyak, tapi insyaAllah kalau kita buat dengan ikhlas, pahala berlipat ganda lah, insyaAllah. So take home message saya untuk adik-adik yang berminat untuk menyertai sebagai bidang perubatan ni, niat kena betul. Kalau memang ada, biasa yang saya jumpa sebagai senior MO, sebagai assessor untuk house officer, kita tengok kadang-kadang diorang ada house officer ni, diorang join dan bila diorang nak di-assess tu, ada yang macam tak bersungguh-sungguh, ada yang tarik diri dah 2 tahun dan tempoh 2 tahun sebagai house officer tu, ada yang tak nak teruskan sebagai doktor. Walaupun dah belajar lama, 7 tahun belajar, ada yang terus resign sebagai pegawai perubatan dan buat kerja-kerja lain lah. Ada yang macam tu. Sebab kalau adik-adik join untuk tujuan dengan niat untuk sebagai macam nak glamour, memang ini bukanlah bidang untuk glamour. Ataupun kalau adik join untuk tujuan dapat gaji yang banyak, bukan. Gaji pun tak banyak, kita pun tak glamour, dan lebih risiko lah kalau kita buat salah sikit, memang social media boleh akan masuk dalam social media, akan hantam lah. Okay. Dan yang kedua, adik-adik kena priority lah kalau adik dipilih untuk lebihkan kepada merawat pesakit. So ini adalah bidang yang bagus. Kalau adik-adik minat untuk bersama keluarga lebih, so ini mungkin bukan pilihan yang betul lah. Dan kalau dah jadi doktor, we need to be humble. Tak perlu kita untuk menunjuk-nunjuk, we are doktor, so kita tak perlu dengar cakap orang lain, staff nurse ke ataupun pekerja-pekerja lain ke hospital yang low ranking. No, sebagai doktor, walaupun kita ke atas sikit, kita ada ilmu sikit, so we have to work together. Sebab dengan staff nurse, kalau ada baik dengan staff nurse dan pegawai-pegawai di hospital, dia orang sendiri akan membantu adik-adik nanti. Sebab bila senior-senior staff nurse ni, dia orang dari segi prosedur dia tip top. So dia akan tolong adik untuk kalau siap ranula ke ataupun untuk intubate ke apa, dia orang akan tolong. Kalau adik memang jenis yang sombong dan jenis bongkak, so nanti memang akan kena balik lah. Dia orang akan tolong, akan biar sendirilah kira macam cari pasal lah. Dan yang last sekali, work smart, not work hard. Okay,
Sebab memang kerja ni pun dah kena kerja teruk, so we have to be smart lah. Macam mana pandai kena curi masa sendiri untuk rehat, untuk makan dan sebagainya, so that kita tak affected to ourselves. So work smart, not work hard. Okay, that's all for me. Itu saja. Kalau ada sebarang persoalan saya boleh jawab, insyaAllah. Right. Okay, mantap sekali ya. Mantap, padat dan ringkas lah daripada doktor. So saya tak ada nak ulas panjang sebab ramai tengah duk tunggu nak tanya soalan ni. Saya tengok ni ada beberapa, banyaknya soalan. Banyak soalannya. Doktor, saya nak tanya minat farmasi boleh jadi doktor ke? Okay. So actually kalau farmasi pun dia ada, saya jawab soalan dari Azir Irfan ni. Okay, dia tanya, doktor saya ada minat saya sebagai farmasi tapi nak jadi doktor. Farmasi dan doktor adalah bidang yang berbeza. Farmasi dia ada untuk ubat-ubatan dan doktor bahagian perubatan. Tapi farmasi pun boleh ada DR juga bila dia sambung sampai ke PhD. Tapi walaupun bidang yang berbeza, dua-duanya adalah dengan niat untuk merawat pasien jugalah. Dan actually farmasi kalau ikut tahun 2014 farmasi merupakan bidang kerja yang sangat lumayan. Dia punya gaji ni lebih tinggi berbanding pegawai perubatan. So farmasi, adik-adik boleh buka farmasi outlet kat luar dan sebagainya, dan lebih kaya lah actually, boleh buat duit banyak berbanding dengan doktor. Masa pun kurang dengan family, nak compare dengan farmasi, diorang ada banyak masa dengan family dan sebagainya lah. Okay, so kalau nak continue juga, no problem. Kita ada banyak IPTS. You ada first degree, even do as pharmacist, then you can continue. You boleh sambung untuk ambil another 5 years, 5 tahun untuk MBBS. No problem. Ada kat IPTS, boleh sambung. Kalau minat juga. Ini soalan lain, doktor ada housemanship ke? Yes, memang ada housemanship macam cerita tadi, 2 tahun housemanship. Dan farmasi pun sama juga, ada housemanship. Dentist pun sama juga, dia panggil dental officer pun sama, ada training. Maksudnya sebab bila dia orang dah keluar sebagai student ni, they have to be trained dulu untuk merawat pesakit-pesakit dekat hospital, so that they are familiarized dengan apa yang adalah dekat hospital, baru dia boleh dapat title DR dengan ni lah. Betul. Lain, kalau guna IPTS boleh boleh pendek tak masa belajar? Sama. Kalau medik sama, dia memang tak ada ringkasnya. Dia memang fix 5 tahun atau lebih. 5 tahun atau lebih. Kalau you fail, dia boleh extend lagi. Ada member saya sampai 10 tahun pun ada buat medik. Dekat Indonesia, dekat overseas, ada yang 7 tahun, 5 tahun. Untuk clinical je memang 10 tahun pun ada, tak habis-habis lagi. So cuma ambil masa lah, umur kita je lah, right? Nak sambung dengan master lagi dan house officer. Doktor pharmaceutical pun ada kepakaran ke? Ada, dia boleh sambung PhD lah, macam untuk Aziz Irfan ni, untuk bahagian farmasi pun ada PhD dia, boleh ada kepakaran dia juga itu, right? Muhammad Syahmi. Okay. After grad ni Baim Wahab after graduate medik, lepas tu jadi house officer, waktu tu belum jadi doktor. Kita dah ada dapat DR tu selepas kita dapat degree, lepas kita dah habis sarjana muda MBBS. MBBS stand for Medical Bachelor and Bachelor in Surgery, ataupun MD, Medical Degree. Bila kita dah habis tu memang dah dapat DR, kita dah ada DR. Tapi untuk kita punya DR tu direcognize oleh badan akreditasi ataupun MMA, Malaysian Medical Association. Kita kena habis tempoh 2 tahun housemanship tu. Kalau tak lulus tu, maksudnya DR kita tu tak direcognize dan kita tak boleh nak bekerja dekat private ke dekat mana-mana fasiliti kesihatan. Kita tak boleh, kita tak direcognize, tak boleh lah. Walaupun, dan adik-adik kena check kalau kadang-kadang doktor, ada banyak doktor, adik-adik boleh check sama ada doktor tu adalah doktor perubatan ataupun bukan, dengan check dekat MMC dia. Boleh buka website MMC, check nama dia, ataupun semua doktor dia akan ada kat belakang tu number registration MMC dia berapa. So boleh check sama ada doktor tu memang bertauliah ke ataupun tak.
Kalau tak ada nama tu ataupun tak ada nombor MMC tu, maksudnya bukan doktor yang bertauliah lah. Dan kadang-kadang mungkin dia dah lulus saja tapi tak ada housemanship macam saya kata tadi, ataupun mungkin doktor PhD saja. So bukan doktor medical. So boleh check untuk kita kenal pasti dia orang tu sama ada doktor perubatan ataupun tak. Kini apa nama ni? Kini ialah 6,900. Okey. Betul? Yang kes harian kita hari ni 6,900 dan sebab kematian. Macam mana doktor balance outside interest doktor dengan kerja? Okey, semasa ni dah soalan dari Nur Adriana Natasha, macam mana nak balance interest? Okey, masa house officer tu macam saya cerita tadi lah, memang tak ada sempat masa untuk family, untuk keluarga. So bila dah jadi MO, medical officer, dia punya tanggungjawab dia dan dia punya masa tu adalah macam weekend tu kadang-kadang tak perlu datang, kalau tak on call tak perlu datang. Dan sebagainya. So masa itulah masa saya as medical officer tahun 2008, saya start lah involved dengan aktiviti kemasyarakatan. Contohnya macam saya join Malaysian Relief Agency MRA, saya join buat kerja-kerja sukarela, dan saya at the same time saya buat hobi saya diving, saya hiking dan sebagainya. So bila kita boleh lah masa MO dan sekarang pun insyaAllah ada masa lah. Ni dari Umi Izzati, nak tanya kesukaran atau cabaran sebagai doktor perubatan biasa lagi susah ke berbanding doktor tentera? Sama saja. Doktor tentera ke doktor perubatan, dia punya training dia adalah sama. Cuma bila doktor perubatan, doktor tentera ni, macam mana diorang boleh jual doktor tentera, sama ada kalau macam saya dulu, member saya dekat UIA, dia ambil beasiswa dari ATM. So dia boleh lepas habis tu dia akan berkhidmat dekat hospital Angkatan Tentera. Ataupun lain cara yang sekarang kita dah ada Hospital Tengku Mizan, memang untuk dan Universiti Pertahanan Malaysia memang menawarkan bahagian perubatan. So diorang ni, tapi itulah dia punya syarat kemasukan sebagai doktor tentera ni, dia ada spesifik sikit. Tinggi dia kena, kalau lelaki tu 170 ke atas, kalau perempuan 160, body kena tegak dan sebagainya. Dia kena ada syarat, ikut syarat-syarat spesifikasi sebagai tentera jugalah. Baru sebab sebagai doktor tentera, masa belajar pun dia kena pergi kawat, dia ada belajar kawat dan sebagainya. So dia punya latihan dia lebih kurang juga. Cuma dia ada tambah dengan bahagian tentera ni lah. Dia kena pergi kawat, dengan belajar menembak dan sebagainya. Itu berbeza. Soalan okey. Assalamualaikum doktor. Okey. Ni dari Tasha Rashidi. Is there any tips for MMI interview? Okey. So saya pun biasa terlibat dengan interview, insya-Allah. So kalau untuk interview, apa yang biasa kita nak tengok? Kalau sekarang ni kita nak tengok how confident you are. Bila you bercakap tu bukan macam was-was, bila you appear on screen ataupun kalau physical, sebab sekarang lebih kepada online punya interview. So you have to appear like you are confident. Okay, walaupun you tak tahu jawapan, tapi you need to be confident with your answer. Kalau you tak tahu, you cakap, sorry saya tak tahu, tapi saya akan ulang kaji ataupun rujuk balik selepas inilah macam tu. So kena jawab dengan betul dan at the same time need to be confident. Dan kalau boleh you kena jadi kena jual diri. Lebih kepada macam promote yourself, apa yang you punya kelebihan berbanding orang lain. Walaupun you sendiri tahulah apa yang you pandai, your talent tu apa yang lebih sikit. So kita nak tengok your talent dan cara you jawab soalan tu. Itu yang penting sebenarnya, your confidence level. Dan kalau untuk join medik ni actually benda-benda tu saja, kita tak tanya lebih-lebih lah berbanding kalau you nak ambil interview untuk pergi overseas ke ataupun scholarship yang high level ke apa, itu ada knowledge kena lebih sikit lah. But this is how tips for interview for medical officer ataupun untuk join perubatan, need to be confident. Okay.
Ini soalan dari Siti Aisyah. Saya ada baca yang senior doktor buli ketuk kepala junior depan pasien ada. Okey. Saya tak nafikan memang ada senior doktor ataupun konsultan ataupun MO yang buli ketuk ketampi ke apa, tapi itu dah kita memang kalau di Kementerian Kesihatan ni memang sentiasa peka kalau ada kes-kes yang macam ni boleh laporkan terus kepada kita punya inilah bahagian aduan SISPA, kita panggil SISPA dekat Kementerian Kesihatan Malaysia, ataupun you boleh adu terus kepada your pengarah hospital. I think they are alert about this. So memang kita akan ambil tindakan. So memang kita tak biarkan. Actually kebanyakan doktor-doktor yang bully ni actually dengan niat untuk bagi kesedaran dan juga untuk latihan sebenarnya. Actually bukan untuk humiliate dia punya juniors. Kecuali lah kalau betul-betul teruk, kena maki hamun, kena lempar. Dulu masa saya dulu kena lempar dengan file ataupun kena cubit apa itu biasa, kita consider sebagai biasa, normal, sebab kita tahu kita nak belajar. So maybe benda-benda tu adalah lumrah lah. Siapa-siapa nak belajar pun ada dia punya cara dia untuk kita lebih ingat. Tapi for me, kalau you rasa you tak boleh handle, you can always make a report to pengarah hospital ataupun siapa-siapa yang lebih tinggilah dekat department tersebut. Kalau MO yang buat problem, you can always refer to specialist ataupun HOD, ataupun kalau yang buat tu adalah pakar dan HOD, you can refer to pengarah, no problem. Okay, semua akan kenalah kalau betul-betul akan diambil tindakan. Apa jenis kos yang perlu diambil sewaktu foundation ataupun matrik? Okay, untuk masa khusus asasi ataupun matrik ni memang dia ada kalau dekat bahagian kalau matrikulasi KPM, Kementerian Pendidikan, kita ada bahagian bio, I think kalau masa saya dulu dipanggil sains hayat. Kalau sekarang mungkin nama dah tukar, tapi lebih kurang itulah bioscience macam tu. So kalau Universiti Melaya dipanggil asasi sains, Universiti Islam Antarabangsa memang dia ada matrikulasi perubatan. Dia memang ada spesifik perubatan ataupun farmasi dan sebagainya. So kena pandai pilih lah, kena pandai tengok. Kalau yang hayat memang dia akan jump into medics ataupun dentist, farmasi dan sebagainya. Kalau sains fizik, biasa dia akan join ke engineering dan sebagainya lah kalau di KPM. Kalau asasi memang dah tetap lah. Okay. Ni dari Azim Sharif. Kalau lepasan MBBS di IPTS dia boleh buat HO di government, boleh. Memang kita semua MBBS, lepasan MBBS di IPTS ke overseas ke apa, bila diorang datang still kena buat house officer dekat government hospital yang di recognize. Diorang tak boleh buat dekat any private hospital. Dia dekat government hospital saja yang di recognize. Memang selalu kalau private hospital diorang tak akan ambil house officer. Okay. Dan bila dah habis 2 tahun tu baru you boleh kerja dekat private ataupun you can continue in the government hospital. Ini dari Muazzuddin, doktor yang 2 tahun belajar kat Malaysia dan 2 tahun belajar dekat overseas tu boleh ke 4 tahun tu belajar dekat Malaysia je tak? Boleh. Ini kalau maksudnya untuk dari subspeciality ya. Ada subspeciality yang sekarang dah buat sepenuhnya dekat Malaysia, contohnya macam kardiologi. Kalau you minat dari dari awal lepas medical lepas habis MO, you sambung terus bahagian perubatan, you sambung terus ke bahagian kardiologi. So you can buat dekat AJN 4 tahun dekat AJN, so lepas tu boleh jadi kardiologis ataupun pakar jantung. Boleh macam tu, ada certain subspecialty yang memang buat sepenuh masa kat Malaysia. Ini soalan dari Muhammad Aiman Mazlan. Betul ke medical doctor kena buat research paper semasa studying degree dia? Jadi okay, masa MBBS kita ada research paper juga tapi berkumpulan. Kita ada requirement juga tapi berkumpulan. Tapi itu sebagai satu yang sedikit lah, yang minor. Bila dah join sebagai sarjana ataupun untuk master, memang you kena buat research paper. Masa PhD pun kena buat research paper. Maksudnya kalau PhD untuk public health,
Dia kalau macam medical yang lain, dia bila dah buat master tu maksudnya dah jadi pakar. Kalau untuk public health, you kena buat master dan juga buat PhD so that you can be recognized as a pakar. So you kena buat paper untuk master program dan juga buat research paper untuk PhD juga. So baru you can be recognized as pakar. Okay. Ini Siti Aisyah, Adnan lepas habis CHO berapa lama nak tunggu jadi MO? Okay. So ini macam yang saya cerita tadi, kalau house officer tu dia kontrak 2 tahun, kita panggil kontrak and house officer. Dia house officer 2 tahun dulu, lepas tu sambung dengan kontrak house officer 2 tahun. Kalau you perform bagus, you can be automatically continue as MO. Kalau you tak perform masa tu, you kena cari kerja dekat private lah, dekat private clinic, private hospital, ataupun ada setengahnya tak boleh, tak ada kerja, boleh buat kerja lain lah daripada perubatan. Okay. Ini okay, Azir Irfan nak tanya apa pendapat doktor vaksin AstraZeneca yang terpaksa dilambat tu. Apa soalan ni? Saya Delivery lambat rasanya tu. Delivery. AstraZeneca yang terpaksa delivery lambat. Delivery ni bukan bukan dalam bidang tugas saya, bidang kuasa kita. Dan ini bila kita nak compare antara kalau kebanyakan vaksin yang ada untuk COVID-19, AstraZeneca, Sinovac, Pfizer dan sebagainya, semua ada dia punya advantage dia, semua adalah bagus. So memang please ambil vaksin. Tak ada, saya pun dah complete saya punya vaksin. So far memang tak ada complication apa, tak ada meninggal lagi. Kalau Makcik Kiah ke Mak Tih kata ada yang meninggal ramai-ramai tu, itu adalah tahyul lah. Memang kita dekat bahagian perubatan, bahagian saya sendiri selalu monitor beberapa orang yang meninggal disebabkan oleh komplikasi vaksin ke apa. Itu memang dah tahyul, memang tak betul sama sekali. So nanti kalau apa-apa jadi orang mati sebab tak ambil vaksin ke apa, nanti boleh salahkan mati tu lah. Okay. Apa lagi soalan? Assalamualaikum. Is there any point when you feeling down or stressed and sometimes makes you feel regret? But yes, of course. Of course. Memang sometimes bila, especially kalau sangat letih, bila kita sangat letih ataupun kita tak boleh nak membantu patient kita, sometimes we feel depressed. Kita rasa sangat macam what can I do to be a better doctor ke macam tu lah. Sometimes ada masa memang kita akan rasa depressed and regret kenapa kita pilih bidang doktor ni. Gaji tak banyak, letih, at the same time masa pun dan family pun kurang, tapi and yet apa yang hasilnya tu tak bersesuaian dengan apa yang kita expect. Memang ada masa macam tu, tapi the next day tu kita recover balik lah. Mungkin bila kita pergi hospital, kita akan rasa macam bila kita talk to kita punya patient, benda tu akan hilang sendiri. Dia kan memang lumrah dia macam tu. Kita akan rasa release balik. So dia akan motivated balik, insyaAllah. Semua akan rasa yang sama. Okay. Okay. Sini soalan Nurain Najiha. Salam doktor, if you can turn back time, would you still choose to be a doctor? I think to be a doctor memang dah it's a predestined for me. Memang dah ditetapkan macam tu. So kalau I diberi pilihan pun mungkin akan pilih jadi doktor juga, sebab mungkin benda ni atas saya punya pilihan sendiri. Walaupun asalnya dulu saya masa matrik dulu saya matrik farmasi. So mak saya pun memang nak saya sambung sebagai pharmacist, but then because I think I rather be a doctor, because satu doktor ni masa tu you tak bila you tak perlu pergi interview untuk kerja. Memang kerja akan datang untuk you, patient akan datang untuk you. Compare kalau you nak cari kerja lain, you kena pergi cari kerja, kita nak kena cari klien, nak cari patient dan sebagainya. As a doctor, orang akan cari you. Itu bezanya. So memang
I think to be a doctor dan bila you tengok patient you dah sihat walafiat, happy, so itu satu yang manis lah, sesuatu yang sangat bermakna, dan memang saya akan pilih jadi doktor insyaAllah. Inilah soalan lah ya. Kalau HO tak lepas boleh ulang balik ke? Saya ada pegawai saya yang dekat sekarang ni, dia memang dah resign. Dia dah buat halfway house officer. Kira sepatutnya 2 tahun, dia buat dalam setahun, lepas tu dia resign sebab dah letih ataupun tak tahulah ada masalah mungkin. So sekarang bila dia nak join balik, dia kena tunggulah kena interview balik dan sebagainya, boleh tapi ambil masa yang lama. Dia kena start balik dari kalau 2 tahun tu dia kena start tahun pertama balik lah. Maksudnya dia boleh repeat balik house officer dia selagi mana degree dia masih valid lah. Okay, I think itu saja soalan yang ada. InsyaAllah harapnya semua soalan dah terjawab dan saya boleh memberi sedikit pencerahan kepada adik-adik ataupun kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar untuk menjadi doktor. InsyaAllah kalau yang berminat boleh join ataupun boleh contact me through Syahmi. Kalau ada sebarang soalan ke apa, nak clarify ke apa, boleh saya insyaAllah saya boleh jawab. Okay, back to you Syahmi. Alright, okay. So thanks a lot doktor. Sebab saya menulis kan. Kan. So I think a lot of benda baru lah yang kalau saya sendiri, sebab ceritanya saya pun minat medik juga sebelum ni. Tapi sebabkan ada cita-cita yang lebih tinggi, saya pergi kepada computer science. Semua orang, semua bidang actually dia ada kelebihan dia. Jangan pandang as a medical officer you are superior than others. Semua sama. Semua sama dan ada kelebihan dia. So then don't feel regret lah. InsyaAllah. Okay. So itulah. Macam mana ni? Korang semua masih ada ni? Dengar sampai habis ke ni? Apa yang doktor kita sampaikan? Cuba berbunyi sikit dekat ruangan chat. Okay? Okay. So kita kasih rating sikit lah doktor. Kita bagi per 5. Korang nak bagi berapa kat doktor? Oh mantap. Alright. Thank you so much. Yang bagi lebih pun banyak doktor. Okay. So thank you again doktor. Lepas ni kita ada slot lagi sikit sebelum kita mengakhiri kita punya malam ni. Okay. So nanti saya akan screen share lah. Alright. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya recap sikit lah apa yang Dr. Nizam dah sampaikan kepada kita semua kan. Sebab kalau kita tengok balik kan, journey mungkin akan berbeza-beza. Maksudnya ada yang IPTA, ada yang IPTS. Mungkin ada yang start dia dengan diploma dalam bidang lain. Lepas tu dia nak degree baru akan ke medik. Macam-macam lah. Sebab saya sendiri pun banyak kawan-kawan kan tengok macam-macam jadinya. Tambah kalau yang belajar luar negara, bila balik dengan susah nak dapat orang kata apa, nak jadi HO kan. So a lot of things lah. Okay. Cuma dari side saya sendiri lah kan. Okay. Kami dengan tim daripada My Career. Pada malam ni kami nak cerita sikit lah kepada korang semua berkenaan dengan sukses ni dia bukannya sekali je. Sekali kita usaha, tak ada jatuh dan sebagainya, kan, lepas kita dapat benda tu tau. Kita memerlukan something yang konsisten dalam diri kita. Macam sebelum kita jumpa malam ni pun, saya sendiri dah jumpa dengan Dr. Nizam kan. Dia cerita pengalaman dia macam mana kan. For me, memang konsisten, orang kata high level lah. Daripada, sebab nak kena naik tangga tau. So macam saya tengok tu, ya Allah, memang adore gila kan. Hari ni diceritanya pula kan, pergi ke Manila dan untuk conference WHO kan. So, wow, something yang kita sendiri nampak, inilah the real success depan mata kita semua. Jadi, ini kita nak cerita kat korang semua ni. Alright, saya present sekejap Okay. So,
kami daripada My Career, okay, so yang handle program ni kalau siapa yang tak tahu, sekarang ni kami nak buka satu peluang kepada korang semua, untuk korang semua nampak ada visual, nampak lebih jelas masa depan korang dalam kira yang korang nak. Itu yang pertama sekali lah. Okay, so apa yang kami akan bagi kalau korang join dalam family kami, alright, yang first and foremost kita akan bagi premium content kepada korang semua. Jadi banyak sebab nak jaya dalam satu bidang ni bukan in term of academic saja. Kalau doktor sendiri pun menekankan macam mana attitude tu. Benda tu tak semua orang dapat. Sama juga bila interview kan, macam mana confidence tu kita nak develop. Tambah-tambah sekarang PKP ni kan. Ni kalau minta seorang yang nak interview, cuba cerita kan. Kenapa jadi doktor? Mungkin terkebel-kebel lagi. Okay? Jadi kami akan assist on that things. Dan yang keduanya, kami akan bagi korang board, career board korang. Okay? Kalau tak apa faham, kita tunjuklah kat sebelah ni. Ini contoh career board. Alright? So benda ni akan custom lah untuk setiap orang yang masuk dalam family kita. Okay? So kalau mungkin dah settle SPM ke apa semua, kita akan fokus lah daripada degree sampailah ke seterusnya kan, nak ke mana hidup korang ni. Kita akan bantu korang untuk melihat masa depan korang sendiri. Alright? Dan yang terakhir sekali, yang paling special, kami akan providekan kepada korang one-to-one punya consultation. Sebab lain orang, lain jenis dia, maka semua benda perlu custom. Supaya korang semua jelas dah nampak sekarang ni apa benda yang korang nak buat, apa action yang korang nak ambil lepas ni. Benda-benda tu semua perlunya sebuah consultation supaya spesifik kita tahu apa masalah yang korang ada, macam ni kita nak selesaikan masalah korang ni. Alright, so kepada yang masih ada 60 orang yang ada ni, okay, so kami open siapa yang nak masuk dalam family kami, okay. Sebab kami nak orang betul-betul berkomitmen tau. Maksudnya dia memang betul nak berjaya dengan hidup dia. Dan dia bukan sekadar hangat-hangat teri ayam lah. Sebab tambah-tambah orang Malaysia ni selalunya hangat-hangat teri ayam. Jumpa doktor lah, semangat gila lah. Lepas tu menyesal lah ambil medik. Doktor sendiri pun cakap kan, berapa ramai yang dah HO dah pun, dah penat-penat belajar 5 tahun. Weh, tak boleh lah. Kita tak nak macam tu. Kita nak korang yang datang pada hari ni mungkin dah terbuka minda korang, kenapa korang nak ambil medik. Tapi lepas ni macam mana step kita nak susun sampai korang betul-betul jadi doktor, bahkan kita nak korang menjadi konsultan sebenarnya. The highest level kan. Tapi kita still humble. Right? Maka kami nak buka peluang lagi sekali kepada korang semua, siapa yang nak termasuk dalam My Career punya family. Okay, kita tak semua benda dalam dunia ni free. Okay, disclaimer tak semua benda dalam dunia ni free. Tetapi korang jangan takut untuk invest dalam masa depan korang. Alright, pada kali ni kami open special price. Siapa-siapa saja yang masih berada dalam ni, korang sendiri rasa lah, ini masanya untuk korang betul-betul melihat masa depan korang dan menyusun setiap langkah dengan sangat baik, betul, benar dan tepat. Maka kami open untuk korang masuk dalam kami punya family. For now, hanya RM11 sahaja. Kita buat untuk setahun. Dan kalau macam consultation tu, setiap bulan kami akan buat 2 kali punya session. So kita sembang, apa masalah yang you ada? Kami cuba untuk solve, kami cuba untuk bimbing korang semua yang ada dekat sini. Okay? Jadi harga yang kami letak ni valid sampai esok sahaja. Okay? Link saya letaklah dekat ruangan chat. So korang boleh kalau nak terus masuk lagi cun, or else korang rasa kan mungkin dekat sini ada yang masih sekolah dan sebagainya, korang boleh dulu lah tanya dengan parent korang apa semua. Tapi Mr. Nok boleh jamin lah korang tak akan menyesal, sebab korang spend ibaratnya kurang daripada RM1 pun
untuk korang lebih jelas dengan masa korang, masa depan korang yang korang nak capai. Alright? So itulah. Siapa nak join boleh tekan link dekat chat. If ada apa-apa persoalan nak tanya and so on, yes boleh tanya. Tak ada masalah. Kita akan bincang lah untuk membantu korang sebaik mungkin. Alright? So malam ni Mr. Nok berharaplah semua dalam ni mendapat segala input yang telah diberikan, dan yang paling penting mula menyusun langkah untuk kita ni ke arah impian yang kita dah letakkan. Alright, so saya rasa itu sajalah untuk malam ni. InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Alright, so jangan risau, kita akan buat lagi sharing on Medic, content on Medic kita akan bagi dekat korang. Alright, so anything kita akan roger melalui dalam Telegram punya channel. Alright, and one more thing, kita juga ada TikTok. Alright, tapi baru buat TikTok ni kan. Tapi kalau korang nak follow, boleh follow. Kita akan up content by next week. Right, so itulah kita orang punya TikTok. Jadi rasanya itu sahajalah untuk malam ni. Terima kasih lagi sekali yang teramat sangat untuk Dr. Nizam. Saya sendiri macam, doktor dengan buat slide apa segala benda kan. Macam wow. Walaupun sibuk kan, tapi still juga kan. Peruntukkan masa untuk bersama dengan kita untuk sharekan kepada kita serba sikit. Okay doktor, ada kata-kata akhir ke doktor? Tak ada. Terima kasih kepada semua yang join malam ni lah. Dan itu je. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Apa nama stay home and stay safe lah. Alright, insyaAllah, amin. Okay, so sama-sama patuh SOP so that kita dapat putuskan lah rantaian yang teramat kritikal lah sekarang ni. Alright, so sekian saja untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alright, jumpa lagi. Arigato, Mr. Nok. Alright. Hai. Okay, jumpa lagi korang semua. Bye. Assalamualaikum.